Okey, saya baru tekan record. So, terima kasih kerana menghadiri bengkel iQuotes pagi ini. So, saya jangkakan bengkel kita harap-harap tak sampai 2 jam kot kalau dah ada yang tengok video tersebut. Sebelum kita start dengan bengkel kita, saya ada beberapa soalan yang saya nak tanya. So, saya akan buka pause kejap sebab saya nak buat survey sikit tengok apa keadaan sekarang. Siapa yang dah cuba ataupun siapa yang belum cuba iQuotes. So, mungkin kita boleh cuba jawab dululah sebelum kita start dengan bengkel kita. So, ni soalan pertama saya. Okey, boleh nampak tak? Cuba jawab. Nampak. Boleh nampak? Okay. Tengah fikir nak jawab yang mana je. Lepas tu keluarkan satu lagi, berkecuali ataupun tak pasti. Susah atau belum je jawapan dia. Okey, dua ni dah okey. Lau bagi 0 or 1 je, dia tak bagi lain-lain. Tak ada lain. Nanti baru ada lain. Kalau dah buka kira sudahlah kan. Dah buka, kena cuba. Cuba test linkkan file. Satu soalan pertama, pernah dengar tak iQuote? Patut dapat email dah dengar tu. Okey. Saya tengok, separuh sudah, separuh belum. Okay, saya Ni tunggu. kita ada. Ada yang tak jawab tu tak pasti macam mana. Semua kena jawab pada pool questions tu. Jawab je, tak payah submit. Dia akan dapat terus. Klik tick je. You tick je situ. Oh ya ke? Tak payah klik submit Tapi kena submit kot. Kena klik submit. Kena. Bawah tu ada klik submit. For results. Nampak jawapan tak? Nampak. 8 sudah, 7 Nampak. belum. Ada yang tak reply. Okey. Soalan kedua. Okay. Okay. Open. So soalan kedua ni ada 3. Ya, tidak belum cuba. Belum cubalah tu. Aduh. Habislah dia Betul telau. kan? Saya ingatkan nak cepat ni. So kalau dah cuba senang sikit. Kalau Dah record video tu okey lah nanti. Ramai yang tak cuba Kalau tak cuba mungkin nanti saya go through sepintas lalu kot. Sebab yang detailnya sebenarnya dalam video Tata Musa tu memang sangat detail. So dia boleh menjawab semua persoalan yang kita mungkin hadapi. Nanti saya go through, saya buat secara ringkas kot mungkin. Okay. Ada yang lagi nak jawab? Soalan boleh? Kalau ada Afzan share file iQuotes untuk coordinator. Yang tu yang mana Yang itu adalah coordinator file. Yang tu official use by SKE lah. Ya. Okay. Tapi file lecturer kita kena create sendiri. Okay, file lecturer sendiri, file coordinator, secretariat letakkan akan Dr. Afzan share punya. Okay. So situ kita update semua link je kan? Ya, betul. Okay, so soalan ketiga. Okay, tahap penguasaan iQuotes. Jangan pula ada kosong ni. Okay, ramai yang ada cubalah, so sikit-sikit. Senang dah kalau ada sikit-sikit. Okay. Right, saya tutup, saya tunjuk results. Lagi satu soalan. Okey, saya nak mohon pendapat awal berkenaan dengan iQuotes.
Okay, nasib baik tak ramai yang letak negatif. Kalau tak ni kena jadi sesi brainwash dulu kan. Okay, alright. So, new poll. Last question. Okay, so ini akan membantu saya lah untuk tunjukkan iCodes nanti. So saya kena tahu yang ini sama ada kita ada Google Drive ataupun tidak. Maksudnya Google Drive yang ada simpanan di dalam komputer. Ada juga yang tak ada. Okay. Okay, so kebanyakan ada. So ada juga yang tak ada. So memandangkan ada yang tak ada, so saya akan tunjukkan melalui web browser. Senang. Okay, supaya semua orang sama standard. Kalau tak, bila kita dah ada di dalam desktop, senang daripada menggunakan web browser lah. Okay, so itu je soalan daripada saya. So saya rasa kita boleh memulakan sesi iCodes kita lah. So sebenarnya apa yang saya nak kongsikan pagi ini dalam bengkel ni adalah sama seperti apa yang Dr. Musa dah kongsikan kepada saya sebelum ni. Okay, sebelum saya memberi maklumat kepada coordinators, dan saya rasa ada di kalangan kita kat dalam ni pun pernah menghadiri sesi iCodes yang Dr. Musa kongsikan, sama ada kepada sesi saya tu ataupun seketika free sharing session yang dianjurkan oleh SKE juga. So apa yang saya ingin buat hari ini cuma refresh session kepada apa yang kita perlu buat kalau kita ingin menggunakan iCodes. So saya akan share screen saya dan saya akan go through slides PDF yang Dr. Musa kongsikan. Okay, kiri dan kanan. Nampak Ya, nampak. Okay. So basically sesi kita hari ini khusus kepada kursus yang Jabatan Power offer. Ini tidak termasuk makmal, ini tidak termasuk FYP dan ini juga tidak termasuk yang capstone project sebab iCodes untuk kursus tersebut adalah lain daripada kursus biasa kita. So kita hari ini khas kepada kursus undergraduate dan juga kursus postgraduate. Jabatan Power. Saya tak nak go through semua slides ni. Yang penting kita kena tahu, kita ada 3 jenis file. Okay. Presentation ni saya baru je sharekan semalam. So kita fokus kurang sikit sebab yang ini fokus kita pada akhir semester nanti. So fokus kita hari ini sebenarnya kepada lecturer files. Ini yang paling utama dan juga coordinator file. Seperti mana yang dimaklumkan oleh pihak SKE, lecturer file ni, okay, dia perlu create by the coordinator dan shared to the lecturers. So basically kita sebagai coordinator ni, kita kena pandai create ataupun make a copy of the lecturer's file supaya kalau section kita ada 10 contohnya, so semua 10 section kita kena make sure file tersebut adalah sama sebelum kita agihkan kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat. Next, yang ini adalah coordinator files. So, siapa-siapa pensyarah yang mengajar semester ni sepatutnya akan dapat coordinator files bagi kursus tersebut. Saya dimaklumkan oleh unit IT SKE bahawa mereka telah selesai sharekan file ni kepada pengelaras kursus. So, kalau siapa yang belum dapat nanti, kena maklumkan kepada saya lah. Dan yang ketiga ni adalah file yang managed ataupun created by the coordinator. Okay, yang ini saya pun dah sharekan dalam Google Drive lah. Boleh tengok, kalau tak ada maklumkan pada saya jugalah. So yang itu nanti kita nak memudahkan pensyarah menyediakan khas supaya senang nak report balik kepada SKE nanti. So semua ni kita buat melalui Google Drive ataupun Google Sheets yang telah dikongsikan. Dr. Lau, Ya. nak tanyalah, yang file tadi yang Dr. Lau cakap, maksudnya memang dia dah state contohnya MKEP bla 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 ataupun dia file umum je? Sudah state secara spesifik. Oh, okey. Saya punya belum dapat. Oh, belum Belum, Okay. memang Takut tak ada. mereka terlepas. Yang itu subjek perdana ke Master. ataupun space Master Apa sisi? perdana. Perdana Okey, tak apa nanti Saya saya dah dapat maklumkan space kepada mereka lah. master belum?
Saya rasa master mungkin semua belum kot. Oh, semua belum Dr. Fendi dah dapat ke? Saya Oh, master okey. sisi Saya dapat. Prof Nick dah dapat Ah, Saya koordinator pun kan? dapat. Koordinator. Koordinator kan? Tapi itulah. ada separuh pensyarah yang masuk ke spam. Boleh check sebab dia daripada unit IT, kadang-kadang masuk banyak yang masuk spam. Boleh check Saya spam punya juga. pun masuk spam. Pagi Yes, tadi saya buka yes. baru nampak dalam Kena spam. buka pada spam, Ah. takut tak perasan. Kadang-kadang masuk, kebanyakan ada yang masuk spam. Boleh Dia semak. gunakan Tapi email spam, SKE. spam biasanya dah delete. Oh, Okey. dia dalam 2-3 hari ni. Cuba check 2-3 hari ni. Okey. Kecuali kalau auto delete then saya minta mereka share semula lah. Bolehlah minta share semula lah. Nanti Okey. kalau tak ada bagi tahu. Okey. Boleh nanti yang tercasur tak ada lah. Nanti saya maklumkan. Okay, so ada lagi soalan sebelum kita teruskan? Sambil-sambil tanya je saya soalan Kalau tak saya rasa nervous ni. Dr. Lau, Ya. yang Fad bagi tu, dia bagi ada dia tajuk kat atas tu koordinator nama saya lah. Lepas tu yang kat bawah tu koordinator dia kata Dr. Musa. Kita kena ubah ke bawah tu kata macam mana tu? Koordinator Dr. Musa. File kat dalam Information kat dalam Masuk Dr. Information- Safawi. Yang kat dalam Information tu kena ubah, betul. Information tu kena ubah. Kita kena ubah sebab yang file tu adalah file Dr. Safawi createkan untuk semua. So nanti koordinator semua kita kena ubah sendiri. Kita ubah sendirilah nanti. Ya, betul. Maklumat dalam tu ubah mengikut khusus kita. Okey, satu soalan. Ya. Saya ada terima untuk space daripada Dr. Afzan. Kemudian yang satu daripada Task Force OBE. Yang ni yang mana pula? Task Force OBE pagi tadi Pagi tadi. Pukul 8.53. 8.53. Okey. Yang itu adalah lecturer file. File tersebut sama dengan file lecturer yang saya kongsikan dalam Google Drive. Boleh pakai yang mana-mana satu lah. Mana-mana pun boleh, yes. Okey. Saya pun baru dapat tadi. Okey, so ada lagi soalan? Kalau tak ada saya proceed dulu. Nanti sambil-sambil tanya aja. Yang pagi tadi tu untuk apa? Pagi tadi tu lecturer file sama seperti yang saya sharekan dalam Google Drive kepada kita semua. Sama je. Okey, yang mula-mula tu di-sharekan. memang untuk koordinator kan? Yang ini untuk lecturer. Memang untuk koordinator simpan. Yang task force bagi ni untuk apa? Lecturer. Yang Afzan bagi tu memang untuk koordinator lah. Yang itu untuk koordinator betul. Yang itu koordinator file sahaja, tidak ada lecturer file. Okey. Kita ada dua jenis file kalau tengok kat sini. Yang Dr. Afzan share tadi adalah coordinator file. Coordinator file ni adalah milik kepada SKE. Unit IT SKE. Lecturer file ni, apa yang kita dapat pagi tadi, ataupun apa yang saya sharekan dalam Google Drive minggu lepas, ada satu lecturer file adalah sama. So kita boleh pakai mana-mana satu saja sebab nanti kita kena make a copy sebelum kita share kepada pensyarah yang mengajar. So in the end kita akan dua file. So basically dia punya lecturer file ni owned by coordinator. Yes. Shared to lecturer. Coordinator file pula owned by SKE, shared to coordinator. Betul. Okay. Nanti slide ni pun koordinator yang simpan, share kepada unit IT lah ataupun lecturers. Okay. So kita proceed. Nanti ada quiz tau. Lepas ni. Dr. Lau, pening lagi lah. Ya, kawan. Saya pening lagi sebab yang Dr. Afzan bagi tadi tu dia tulis coordinator file kan? Yes, itu coordinator file yang ini. Kawan, yang ini. Coordinator file. Jadi lepas ni coordinator subjek tu dia kena, kalau dia ada 3 pensyarah bawah dia, macam nak buat? Dia kena share lecturer file kepada 3 pensyarah di bawah dia. So lecturer file tu dengan coordinator file different file lah. Yes, different file, 2 file yang berlainan. Coordinator file satu khusus, lecturer file mungkin ada 10 kalau ada 10 lecturer mengajar khusus yang sama. Lecturer file tu yang coordinator bukan yang task force email pagi ni ke? Yes. Yang tu lecturer file Itu lecturer file. Okay. Yang lecturer file tu yang dia bagi tu, ya. Dia kod dia memang tak betul lah kan? Tahu macam mana? Lecturer file yang dia bagi kod yang mana?
Pasal File belum File proses. code kita Sangat. kena Maksudnya masukkan dalam sendiri. file information dalam file tu information dalam file tu kita kena ubah sendiri. tak Kita tak kena dah ubah kat sendiri. atas tu ada Ya. Dr. Hafizi punya SKEU 2003 ke maksudnya? aha 201. Ya, ya. Kita kena Ya, tukar sendiri. itu kita kena tukar, yes. Kena tukar Nanti tu. kita kena tukar lah. Ya, yang penting nama kat luar tu betul. Nama file tu betul. Dalam tu kita kena edit. Nama Yang, mana tu? yang di-share tadi Dr. Lau pagi tadi, nama file tu pun dah state SKEU 2003. Mungkin mereka Kita kena rename. ambil yang spesifik. So kita Kita kena rename. sendirilah ni kan. Ya. Yep. Kalau mereka share, sepatutnya share dengan kod yang betul dengan nama file yang betul untuk coordinator file kan? Bukan. Yang ni lecturer file. Bukan Oh, coordinator. lecturer file. Okay. Lecturer Yang file. pagi tadi. Kalau coordinator betul dapat kod yang betul lah. Lecturer file saya tunjuk kat sini. Yang ini kan lecturer file pagi tadi ni kan? Betul? Tapi tak ada betul. nombor kan? Betul. Kalau Dr. Lau klik rasanya dia pergi ke... Dia dah Oh, mungkin someone dah tukar mungkin. dah ada orang Sebenarnya tukar. ni share ramai-ramai. Yes, yes. Aha. Dah ada yang Siapa usik. tukar ni? Tapi tak apa, tapi tak apa. Tapi saya tukar. Copy je dulu. Copy, masuk kat folder masing-masing. Ni tak apa, tak Nanti apa. tukar lah. Tak apa. Mungkin ada pensyarah yang tengah try tadi. Yes, yes. Hafizi, Betul, Hafizi, betul. Hafizi, try. Kena download dulu lah ya. Kena Bukan download dulu. download. Kita kena Jangan make download copy dulu. dulu. Copy dulu. Jangan download. Kita kena Jangan make download. copy Yes. dulu. Habis Baru macam mana edit. copy? Nanti Copy. saya tunjukkan. Jangan risau, Yep, jangan yep. risau. Boleh sampai Sabar. Kena mula ni, kena mula. Dr. Lau kena mula terus ni. Soalan baru warm up. Okay. Sebab file tadi share, lepas tu ada orang edit kat situ tu. Ikut. Betul. Saya yang edit masa zaman-zaman dengan Dr. Musa itu. Dia kata, kita download dulu lah pada kita punya ni, komputer. Jangan. Kita Jangan download. Tetapi Jangan ni jangan download, download. Dia kena Jangan make download, dia copy. kena copy. Everything Copy. on browser. Yes. Kita buat dalam Make a Tunjuk copy. tunjuk step Okay. by step lah. Saya zero ni. Boleh. 0%. Tak tahu apa Ya. bukan negatif. Oh, ini Ya, negatif ya. lah Pak Wi. Kau lah. Nasib baik tak ada negatif kan? Okey. Tak apa, saya boleh buat slow-slow. So, Okey, Dr. Lau, Okey. proceed dulu. Saya teruskan lagi. Okey. Saya cakap. Ya. Dengar. Dengar. Siapa nak cakap ni? Dengar Dr. Junaidi. Saya tak maksudnya saya bukan koordinator untuk semester ni. Maknanya saya tak dapat lah. Yang Semester apa ni ni, tak dapat file lagi. tu. Kalau bukan semester ni, tak akan dapat file daripada unit IT SKE. Penat cari. Tapi saya dapat dia. Okey. Dia share Dia ikut semester. Setiap awal semester, unit IT akan sharekan nanti. So Macam basically saya hari ni saya tak boleh buat apa-apa lah. Tengok je lah. Ada yang boleh try menggunakan file yang saya share dalam Google Drive tu. Itu tujuan saya share dalam Google Drive. Okey. yang Dr. Lau share tu untuk main-main dulu Ya. So Maknanya yang unit saya- IT tu memang dah official. Yes. Dah mahir nanti baru pakai yang Masukkan. betul-betul. Betul. Okey. Clear. Okay. So, saya teruskan. Okay. Yang ini yang saya cakap tadi lah. Yang kita punya khusus hari ini adalah common course lecturer lah. Yang bawah ni capstone FYP dengan laboratory ada file yang satu lagi yang asing. Okay. Dan kalau kita terlibat dengan makmal dan kalau kita terlibat dengan capstone atau FYP, kita akan dapat lagi file yang berasingan daripada file khusus. Okay, so yang itu pun ada koordinator yang berasingan yang akan handle lah. So sepatutnya nanti koordinator makmal, koordinator capstone atau Dr. Zulkarnain lah akan panggil untuk sesi lecturer isi lah nanti. Okay. Yang ini adalah basic Google Sheet layout. Okay, kalau pergi kepada file yang saya share tadi, kita sepatutnya akan sampai ke sini. Ada tak? Kena buka browser kita punya Google browser. Ada. Kita punya drive. So kita semua ada kat sini. Ada 4 file campur dengan satu video lah. Video ni boleh play balik bila-bila masa saja. So kalau nak details mungkin scroll kepada minit ke berapa akan dapat bahagian itulah details. So basically yang saya cakap kat sini adalah satu coordinator file yang ini. Okay. Basically coordinator file ini adalah apa yang SKE akan sharekan. So kita jangan buat apa-apa, kita cuma edit content dalam tu sahaja. Apabila SKE sharekan kepada kita. Yang file yang saya letak kat sini adalah untuk demo sahaja. So tak payah buat apa-apa lah. Satu lagi ada lecturer file yang ini. Yang lecturer file yang ini sama seperti apa yang kita dapat email pagi ni. Okay, so boleh pakai versi yang ini. Ataupun kalau nak boleh pakai versi yang email pagi tadi jam 8.53. Okay, yang ini pun okey. So, apa bezanya?
Yang penting bila klik nanti, kena make sure versi 1021. Okay. So, kalau buka yang apa yang saya share pun, yang sepatutnya versi 1021. Tengok ada tak? Kalau tak ada tu salah lah. Okay. So, kita akan pakai file versi ni untuk semester ni. 1021. Sebab sebelum ni ada banyak-banyak version file pensyarah. Ada yang tak ada version juga. So kalau tak ada maksudnya dia bukan yang terkini. Ini adalah apa yang terkini yang kita dapat daripada SKI lah. So make sure apa yang kita pakai adalah versi yang terkini yang ini. Okay. So then yang ini adalah menu yang saya tunjukkan kat sebelah kiri ni lah. So boleh rujuk dia pada masa. Kelas ni saya kurang fokuskan hari ini. Kita akan fokus kepada ni dua aja. Especially kepada lecturer file sahaja. Macam mana kita nak create file kepada lecturer. Alright. So ini adalah basic layout. Okay. Kalau dia penerangan kat sini lah. Ada sheets yang berlainan kat dalam ni lah. Nanti kita akan go through secara details. Preparing the files. Basically ini adalah peringkat file kita. Okay. First, kita ada coordinator copies of lecturer file. Okay. So dalam lecturer file ni, coordinator lah yang akan setkan PLO dan CLO. Dan coordinator kemudian akan customize lah semua marks entry ataupun assignment yang kita akan bagikan kepada pelajar kita. Lepas tu kita akan duplicate, bagi kalau ada 10 pensyarah, bagi 10 pensyarah. Kalau 5 pensyarah, bagi pada 5 pensyarah. So itu adalah bahagian lecturer files. Lepas tu bahagian 5 ni adalah coordinator file yang kita dapat daripada unit IT SKI secara official. Okay, itu adalah coordinator file. Yang mana coordinator file tu unit IT share kepada coordinator supaya nanti apa-apa yang berlaku kat sini kita boleh paste maklumat kat coordinator file dan unit IT akan nampak. Dan coordinator file ni akan link kepada lecturer files lah. Yang belakang ni akan link kepada depan ni. Sekejap, saya nak tanya. Nombor 1 dengan nombor 5 tu adakah file yang sama? Lain. Satu lecturer file, satu coordinator file. Sebab nombor 1 tu dia kata coordinator copy lecturer file. Okay. Coordinator yang buatkan lecturer file tu. Maksud dia lah. Oh, okay. Admin copy ni. Admin ni SKI lah. Admin SKI yang akan buatkan coordinator file. Okay. Sebenarnya tugas coordinator adalah untuk buat lecturer file. Kan? Sebab coordinator file tu SKI yang buatkan. Okay. Okay. So kita teruskan. Sekarang kita start dengan lecturer file . So lecturer file yang mana satu? Atas ke bawah? Atas. Yang atas. Betul. Okay. So kita tekan atas ni. Kita buka lecturer file. Apa yang kita kena buat? Okay. Pergi file. Kena make a copy. Tak boleh download. Okay. Kalau download nanti dia tidak akan jadi Google file dah. Bila download dia akan jadi macam Excel ataupun file-file lain yang bila Sekejap. Slow jap. Kayak mana tadi? Yang mana? Make a copy. Biar kau bawi. Kena kopi. Kena minum kopi ni. Lecturer file. Ya betul Kat sini atas ni ada hash kan. Tanpa klik dia akan keluar. Sekejap. Laptop slow ngah. Oh, dia kena beli laptop baru ni Dr. Sabawi. Nak pencet komputer pun slow tu. Your own device tak lepas tak dapat sebab tu tak boleh beli yang baru tu. Okay, dia dah keluar. Ada Okay, lepas tu pergi file kat sini. Okay, lepas tu Make a copy. Buat kopi dulu. Buat kopi dulu. Jap. Air tak masak So semua kena betul step ni sebab sangat penting sebab dia akan kita dah make copy, kita masukkan nombor khusus kita dan contohnya ni session 1. Okay. Sekejap. Orang dah nak ambil dah Pawi. Tak apa. Itulah tujuan bengkel, tak apa. Silakan. Kita sama-sama nanti. Kena reconnecting dia. Internet. Okay, file. Lepas tu pergi kat mana? Nampak ni kan copy document punya information. Okay, then. Dekat klik file, lepas tu Make a copy. Okay, make a copy. Keluar ni. Lepas tu Keluar yang tu macam Dr. Lau tunjuk tu kat skrin tu. Itu edit tu. apa nak tulis SKIE ni lah.
tulis nama Kita punya khusus, kita punya khusus. Ya, edit lah balik khusus kita. Khusus dengan section. Khusus dengan section. Tertinggal satu E Dr. Lau. Oh, betul. Okey, takut. Ini je. Alright. Itu apa 1021 apa tu? Tu version. Tu version, jangan relax. Version jangan kacau. Tengok nombor penting. Ingat kod juga tu. Kod lah, itu. Itu. Tak nampak. Kalau boleh magnify daripada kita punya screen tu. You akan ada simbol magnifier kat tepi belah kiri tu. You besarkan. Mana Kita letak Mana Magnifier punya ni kan ada. Dia punya bercakap. Kita letak khusus kita je Dr. Safawi. Contoh 4423 ke 4463 ke 44. Letak je khusus Dr. Safawi lepas SKEE 4443 betul ada dot betul tu dot mana tu? Dash. Itu contoh section 1 ke kita pakai file original lah tu. Satu. Lepas tu kat folder ni letak folder mana yang kita nak simpan file kita tu dalam Google Drive. Okey, saya dah create satu folder contohlah. Kalau saya nak letak dalam mana-mana folder dalam Google Drive saya nak ni, saya simpan kat sini. Select. Kalau sudah, tekan OK. Sekejap. Simpan kat mana ni? Google? Simpan dalam Google Drive, mana satu folder yang kita nak simpan. Folder kita lah, folder kita. Folder kita sendiri. Google Drive punya folder kita sendiri. Betul nak tekan Allahu Akbar. Dah terlepas. Sorry. Okey. Dekat Sampai mana? Saya dekat file name lagi ni. File. Make copy. Tukar nama. Okey, dah tukar nama. Lepas tu nak tekan apa? Sini, pilih folder mana yang kita nak save dalam Google Drive. Kita kenapa tadi ya? Dr. Safawi share screen lah. Kita buat apa hands on based on Dr. Safawi punya screen. Langsung tak berjalan nanti Pawi je. Tekan my drive ya? Klik dekat folder tu. Mana-mana folder dalam drive yang kita nak simpan file tu. Supaya kita jumpa. Apa dia keluar computer share with me lah. Apa? Share. Yang ni pertama yang ni jangan dulu. Oh, kat my drive ni. My drive. Boleh pilih lah folder mana kita nak. Mana-mana folder. Folder subjek lah. Folder subjek Doktor. Ya, kalau boleh pergi ke folder subjek kita lah, senang nak cari. Dan location. Folder belum buat. Boleh create folder Dr. Safawi bawah tu. Ada plus. Kalau tengok belah bawah tu. Tu. Dekat mana ni? 2122 SKEE 4443. Okey, lepas tu nanti akan keluar pop-up macam Dr. Lau bagi sekarang ni. Bila tekan OK, dia akan pop kat kanan ni. Nanti kejap. Okey, betul tekan OK. Saya nampak Dr. Junaidi ada create satu file tapi dia share kepada kita semua. So mungkin Dr. Junaidi kena pindahkan file tu kepada folder sendiri. 4433. Jangan share nanti kita semua confused. Okey, berjaya. Okey, dah habis dah ni. Alright. Dr. Awang tadi okey Dr. Awang? Aku masih kelang kabut lagi ni. Dah berjaya ke save? Saya tulis tadi, saya pergi kat my drive, lepas tu saya buat folder baru. Betul. And then folder tu saya buat SKE 4633 trial dengan Dr. Law lah, itu dalam folder tu. Betul. Lepas tu select je apa? Select je. Klik je okey. Select okey. Itu okey. Dia move je. Okey je. Okey lah kan? Select okey lah. Dah selesai dah. So dia akan keluar dia keluar macam ni kan, yang baru tab baru kan? Dia keluar tab baru atas nama kita. Dia keluar kejap. Yang lama tu boleh padam, boleh tu. Tak keluar apa lagi, dia masih hanging ni. Jangan kau keluar dah awak. Dia keluar tak apa, jangan kau keluar dah. Dia keluar balik yang ICODE ni. Betul. Tapi kalau kita tengok kod baru. Kod kita dah tadi. Dia kira macam tab baru lah tu. Tadi macam ni panggil H. Sekarang bila dah simpan, dia akan jadi nama kita dengan session 1 contohnya. Yang lama punya dah boleh tutup kan? Betul. Dah tukar kita punya nama lah. Okey dah, settle lah. Okey dah semua dah dah. Alright, saya tutup yang lama. So kita start kat sini lah.
Lama boleh tutup Alamak yang banyak pangkal-pangkal tu boleh tutup dah. Jangan kau tutup komputer dah, Pak Wi. Yang hash ni boleh tutup Tutup. Dah boleh tutup. Nanti kan kita pening. Kau nak tutup komputer pun boleh. Dah boleh tutup. Okay. So kita pergi next step. Step yang kedua, okay. Sebab depan ni kena ubah maklumat kan, kena ubah maklumat kita sendiri. Okay. So contohnya saya tunjuk yang high voltage ni, session 1 ni saya yang ajar. Okay, contohlah. So kita key in je nama kita. Okay. Ini nama lecturer yang mengajar mengikut session. Bukan nama koordinator. Okay, yang ini nanti dia akan auto fetch. So jangan kacau kat sini. So, yang merah ni nanti dia akan automatically update. So kita jangan usik kat sini. Yang merah punya ni. Not complete. Yang merah ni dia akan ambil status daripada sini. Oh, okay. Bila dah siap semua ni, dia akan jadi complete. Yang lama tak ada ni. Yang lama tak ada ni. So yang baru je ada. Make sure ni version 1021. Main kali saya emphasize ni 1021. Kalau tak nanti silap. Betul lah. Okay. So ni SKEE contoh. So kalau khusus lain, so ni check. Okay dah. So pensyarah yang mengajar session 1 adalah saya contoh. Kalau orang lain, kita letak orang lain. Mungkin bukan koordinator, mungkin koordinator. Oh. Dia tak perlu save lagi kat sini. Dia memang automatic save je. Automatic save. Tengok kat sini. Automatic save. Ini dia share ni daripada guru ni ada tulis atas. Dia last edit bila ataupun nampak betul. Memang dia akan save automatic. Kena connect kepada internet setiap masa. Kalau kita tak connect kepada internet, dia tak akan save. Dia boleh offline punya ni, setting offline apa? Aha. Kalau offline dia kena ada Google Drive kan, Dr. Fauzi? Dia boleh Google Drive mungkin ada yang kena buat kursus untuk Google Drive yes. juga ni. Yang itu lain. Yang ini saya rasa dia mesti ada internet sebab kita pakai browser. Yang Kalau ni kita anggap bahawa kita ada internet lah. Kemudian baru kita fikir yang tak ada internet. Lah, cuma nak komen sikit. Cuma Bobi kena beritahu dekat yang task force, Dr. Musa kot. Patutnya certain cell yang patut tak diusik tu, dia kena buat setting ni. Cannot edit. Kalau tak nanti kita boleh terdelete setempat dalam iCode. Saya rasa benda tu dia boleh block. Siapa dia punya programmer tu boleh block. Dia boleh setting cell. Dia setting cell tu. Setting cell tu maknanya kalau usik pun dia tak kacau. Ya, dia kena start yang first copy tu lah. Kalau tak nanti saya rasa Dr. Musa memang akan ambil maklum dan ia akan ditambah baik lagi kemudian. Betul, tidak akan. Dia akan pasal kalau orang musik habis lari dia punya. Betul. Sebab saya pun perasan kalau kita key in mana-mana kat sini kan dia akan lari semua. Boleh. Nanti saya akan feedback kepada Dr. Musa juga. Okey. Dr. Lau. Ya. Space kena buat ada iCodes ni. iCodes. Ini macam apa ni je, macam bunyi aiskrim. Macam contoh Ini macam cerita apa? Yalah, contoh deh. Saya dimaklumkan pesisir, space, perdana semua kena buat. Betul, semua kena. Pesang. Semua kena buat. Saya tak pasti Dr. Jasrul, khusus servis perlu tak? Untuk khusus servis, bagi sekolah pendidikan, setahu saya, mereka mahukan IOBE juga. Tapi tak apa, sebab saya akan follow up dengan penyelaras program sekolah pendidikan, nanti saya maklumkan. Okey, kalau senang buat je lah kalau macam tu. Okey. So ni semua dah okey bahagian ni? Okay, settle. Next kita pergi CRO mapping. Yang ini kita pergi PRO sheet. PRO sheet adalah pada yang ketiga kat sini. Kat sini. Okay. So kat sini kita kena set apakah jenis assignment yang kita bagi pada student. Okay, so kalau ada course information dengan kita mungkin lagi senang. Sekejap saya nak cari saya punya CI kejap. Terus delete tadi. Jauhnya suara Dr. Sarawi. Alah, laptop tak bagus. Dah dalam gua pula. Itu kata jauhnya suara. Internet ni. Dalam gua. Internet connection ni. Saya ada 2 test, 1 quiz,
2 assignment untuk high voltage contohnya. Ni koordinator terlinda lah. So saya pinjam tutor terlinda punya kursus ni dengan final exam, ada pilihan. Okay. So kena tengok kat sini, setiap kategori ni maksimum yang dia benarkan adalah 5 item sahaja. So maksudnya kalau ada test, dia benarkan 5 test sahaja. Kalau ada quiz, dia benarkan maksimum 5 quiz sahaja, ada limit dia. Okay. Dan maksudnya semua ni dia limit hingga 20 sahaja. Okay. Alright. 5 kali 4 20 lah. So tak boleh lebih. So kalau lebih tu kita kena pandai-pandai masukkan dia ataupun kurangkan dia, lepas tu campurkan dia, something like that. Ini ada final exam dah masuk dah belum? Tu ada tu. Kat sini. Exam. Tak nampak lah, kecil sangat. Allah wang, siang no. Saya kena besarkan. Tak pilih je dekat tu, tekan drop down menu tu. Nanti dia keluar. Dr. Lau, kalau final exam tu kita buat ikut question kan? Aha. Macam mana nak buat ni? Apa nak buat kat sini? Kalau final exam buat ikut question, okay. Sepatutnya kalau contoh ikut high voltage, kita ada 8 exam items. Tapi ni tak muat sebab maksimum yang dia benarkan 4 sahaja. So saya edit, so saya jadikan dia 2 sahaja. So nanti saya akan tunjukkan macam mana saya nak settlekan 2 ni. Daripada 8 items. Tapi Lau yang bawah tu masih banyak kosong lagi, tak boleh tambah lagi. Dia kosong. Dia boleh tambah tapi kalau saya tambah 4 je, kalau saya tambah ke 5 dia tak bagi. Dia tak bagi. 5 je, sorry. Kalau Ni saya tambah limit satu lagi dia tak boleh. Google yang limitkan ke? Oh. Template ni yang limitkan. Saya Boleh tak ulang balik tak? Sebenarnya kat sini kat PLO mapping, okey, lepas dia ada kategori tu, betul tekan betul nak buat apa? apa pilih. Wi, suara hang bergema lah, ada echo. Dr. Sabawi, kita klik, pilih test ke, quiz ke, assignment ke berdasarkan macam kita punya CI. Yes, dalam CI kita semua ada dah. Kita ikut CI kita lah kan? Kita ikut CI kita. Lepas tu, assessment dia apa? Contohlah saya assessment saya sini. Ni yang saya buat untuk khusus high voltage contoh. Okay. So kalau nak copy and paste, make sure kita paste value sahaja. Jangan paste yang ini ataupun jangan paste benda lain. Kalau tak, dia akan usik format kat sini. So kalau boleh kita paste value sahaja. Lepas tu kita define apakah full mark setiap test item. Saya dah define tadi. Saya dah ini. Dan apakah markah penuh dia. Markah full mark per item dengan markah penuh dia dalam OBE. So these are the things. So benda ni sepatutnya sudah ada dalam kita punya course information. So bila test 1 contohnya saya match kepada CRO 1, test 2 CRO 2 dan sebagainya lah, ikut kita punya COPO mapping. Itu yang kenapa final hanya 5 je boleh letak. Mungkin dia ada mapping lebih banyak. Mungkin. Tu rasa kenapa dia limitkan 5? Dia tak boleh. Jawapan ni limitation of the system ke? Tak ada, di setting tu je. Saya tak pasti sebenarnya. So kalau setting saya kena buat banyak sikit lah. Ataupun boleh play around lah. Exam 1, exam 2 kategori tu. Create different kategori. Dia boleh add pakai customize. 3 tu. Tak nampak. Tambah lebih daripada 5 boleh. Kena customize ni. Ada dalam manual. Setiap kategori 5 tapi kita boleh buat kategori sendiri. Customize saya belum sampai. Nanti saya tunjukkan kejap. Okay, yang ini kita nak define COPO dulu. Okay tak? Dr. Sabawi tak dengar lah. Tengok Pak Wi ni makin jauh dah aku tengok. Anyut. Lepas tu kan keluar tu daripada meeting ni kan. Itu dapat mana yang test 1, test 2 tulis sendiri ke? Sendiri. Ni semua tulis sendiri. Dari sini sampai ke sini. Kita ikut CI kita. Tulis sendiri bang. Tulis sendiri lah. Tulis sendiri. Manual. Manual, okey. Mula tulis bahasa Terengganu pun tak apa. Awak ujiang 1, ujiang 2. Kau tu. Nanti datang concodel. Concodel pun keluar. Okey, dan itu je lah. So, setiap item 5 maksimum dengan maksimum 20 lah jumlah dia. Okay. Satu lagi exam tu, Dr. Lau. Ya.
Kalau kita ada 4 soalan final exam, masa kena buat exam question 1 sampai 4 lagi tu. Okey. Is it okay? Saya divide exam ni ikut CRO lagi senang. Ikut CLO lah. Ikut CRO. Sebab kalau ada 4 CRO kita letak 4. Kalau 2 CRO saya cadangkan kita letak 2. Kalau 1 CRO je mungkin boleh lamsam jadi 1. Kita pecahkan ikut CRO. Senang ikut soalan, nanti nak key in payah nanti. Nak ikut soalan nanti masing-masing punya subjek soalan tak boleh punya key subjek kat sini. faham lah. Soalan tu nanti kita kena buat satu benda kat dia punya tab final exam kat sini. Sebab hari tu saya pun nak try key in by soalan tapi tak dapat. So dia kena tambah tab kat tepi ni nanti untuk dia total up jadi ke sini. CRO1 dengan CRO2. Nanti saya tunjukkan. Tak apa, kita kat sini dulu. Kalau test 2, kalau test dia ada 2 CLO macam mana? Kalau ada 2 CO, kena pecah 2 lah. Kena pecah 2. Kalau ada 2 CO pecah 2. Kalau test 2 ada 2 CO, pecah 2. Tambah lagi satu item test. Okey, mungkin test 2 Q2. Okey, letak lagi satu CO. Lepas tu test 2 Q1. Boleh divide. Dia maksimum boleh sampai 5 item. Sampai 4 ni kan? Ni 5 item dalam setiap satu ni. So, tapi contoh keluar merah tadi. Merah lepas ke 5. Mana maksimum lah tu 5. 2, 4, 6 jadi merah. The limit for each category is 5. Okay, correct. Okay, ikut yang inilah nota ni, 5. So, dalam sistem by default kita ada 4 ni je. Assignment, test, exam, quiz. So kita kena categorize di dalam ni lah. Okey, soalan. Jangan tanya lagi power. Sekali dah pecah 3. Saya dengan exam, okey, exam saya. Question 1 dia ada CLO 1, CLO 3. Question 2 dia ada CLO 1, CLO 4. Question 3 CLO 4. CLO question 4 1, 3, 1. Jadi maknanya saya kena buat 8 lah. 3. Buat 3. CRO 1, 2 dengan CRO 4 tadi. Tambah satu CRO. Combine. Kita sama lebih ada 3. Combine lah. Itu combine. Dia leki bila nak key in nantilah markahnya tu. Nak campur-campur pula. Nanti masa key markah tu kita kena assign siap-siap. Oh, itu complicated sikit sebenarnya. Pasal dia soalan untuk exam saya. Dia ada 4 soalan. Okey, 4 soalan. Setiap soalan dia ada CO 1. Setiap soalan. Dan soalan lain dia ada CO 3, CO 4, CO 2. Tapi setiap soalan dia ada CO 1. Jadi maknanya setiap soalan dia ada 2 CLO. Jadi 4 soalan. Jadi maknanya saya kena buat 8 ni masukkan untuk exam. Saya cadangkan apa soalan tu format susun balik dia punya susunan. Soalan 1 CLO 1 semua. Itu paling senang. Paling mudah. Kita boleh soalan 2 CLO 2. Kita yang buat. Kita yang buat kan? Soalan tu yang kita pecah sama ada nak renyahkan kat sini ataupun nak renyahkan dekat soalan. Betul. Dia paling mudahnya you masa buat soalan periksa tu you susunlah semua. Katalah question 1 tu satu kita fikir soalan yang apa untuk online kan hari tu dia nak setiap soalan buat masa dia sama. Jadi kita balik. Dah tak apa, yang penting kita tengok satu set soalan tu, dia cover apa itu je. Kalau nak pecah macam gitu mampulah, renyah kat sini pun renyah lagi. Kalau nak pecah begitu. Saya rasa tak ada masalah kalau dikumpulkan kata soalan Q1 tu lebih pada CLO1 punya assessment. Boleh kumpul. Include macam-macam topik dalam tu. Doesn't matter. Belang pada style kita lah. Yang penting satu set soalan tu mesti cover CLO1, CL3 gitu itu maksud saya tu. Saya just bagi contoh je lah. Untuk high voltage ni kami pecahkan siap-siap. Kalau soalan setiap soalan 1, 2, 3, 4 dia punya part A dengan part B akan address CRO 1. Ya, benda tu tak ada masalah. Begitu lah penjelasan tu. Betul lah. Satu lagi CRO mungkin tambah CRO 3 tapi ini untuk D.
mungkin ni lagi senang lah nanti. Tapi depends lah. Yang nanti SRS kita boleh edit kat sini, tak ada masalah. Jadi percentage tu mesti 100% lah total dia. Mark. Yes, percentage ni mesti 100%. Tapi yang full mark tu dah depend pada kita lah apa. Mark tak semestinya, yes. Tapi percentage kena. Ikut soalan kita lah berapa persen kan. Cuma saya cadangkan lah kalau nak senang, semua jadi 100%. Supaya tak pening. Yalah, betul lah tu. Okay. So yang ini kena match lah PRO kita dengan CRO kita. Kita tengok CI lah kan. Yes, tengok CI. So, okay tak slide ni? Kalau dah okay, saya move on. Jap. Tadi Nampak kata sikit lah, nampak sikit. Tadi kata adalah soalan. Kau kat mana sekarang ni? Cepat. Aku banyak soalan nak masuk ni. Kenapa masuk exam jadi merah? Dia tak dengar lah. Dia jadi merah. Saya masukkan exam dekat kategori tu, dia jadi merah. Misal saya merah. Tak boleh lebih daripada 5. Lebih daripada 5. Sebab dah lebih pada 5 kena buang. Yang dah tu dekat back dah get ready, jangan tambah lagi. Tak boleh Dia dapat 8 tadi tu. Setiap kategori tak boleh lebih daripada 5. Ini dah tak tally dengan CI. Okay, Tata Safawi. Tak apalah kau buat. Tata Safawi, divide ikut CO dulu. Saya cadangkan Tata Safawi, divide ikut CO dulu. Nanti kita boleh tambah-tambah balik. Okay, so saya move on. Next slide. Okay, kita pergi CRO statement dalam CAR. So kita pergi ke tab CAR yang warna kuning ni. Okay, so CRO ni pun kita salin daripada kita punya CI. Okay, sebab bila kita dah isi semua test assignment, dia automatically akan divide. Ni kat mana ni? Car. Akan nampak ni Tata Safawi. Kat mana ni? Nak keluarkan file ni, kat mana berdalam? Mungkin Pawi tak nampak kot. Kat bawah. Bawah. Bawah ni tab, ada panggil tab kan? Tadi kita kat PRO. Sebelah exam tu. Kita pergi ke car. Car. Okey, tekan car tu. Yes. So akan nampak automatik apa yang kita key in tadi, dia akan keluar kat sini dah. Assessment 100%. So CRO ni kita key in berdasarkan kita punya course information. Ingat kita paste. Tadi siap lagi tak keluar lah kat sini. So yes, so yang ini kita salin daripada kita punya CI, kita paste value sahaja. Oh, salin pula. Sebab nak make sure nanti template kita complete. Hilang. Salin je lah bang, nak macam mana. Okay, so dah complete lah bahagian ni. Okay, saya move on. Customize mark entry table. Okay, yang inilah balik kepada soalan tadi. Kalau test saya ada banyak-banyak soalan contohnya, apa yang patut kita buat? Kita kena pergi ke exam contohnya. Okay, sebab exam tadi saya cuba bahagikan kepada dua, CRO1 dengan CRO3. So nanti final exam pun CRO1, CRO3. So bila kita nak ada banyak-banyak soalan, kita terpaksa buat secara manual kat tepi ni. Tambah kolom sendiri. Boleh bayangkan tak? Tak. Saya tunjukkan contoh saya yang dah customize kat sini. Okay. Question A, B 1. Question 2 AB, question 3 AB, question 4 AB. Lepas tu Q1C, Q2C, Q3C, Q4C. Okay. Satu soalan ada 12.5 markah. Okay. Q1 AB, C. Dan setiap AB adalah 6 markah. Untuk fulfill CRO1, keempat-empat ni akan fulfill CRO1. So saya akan tambahkan dia ke sini nanti. Saya kena masukkan coding. Yang mana coding kat sini adalah 6 campur 6 campur 6 campur 6. Okay, sebenarnya dia reflect kat sini lah.
Okay, dan sini dia copy daripada sini. Okay, coding dia kat sini. Bila saya dah key satu-satu, saya campur je sama dengan ini. Ini campur sini, campur sini, campur sini. Itu untuk soalan 1. Itu untuk CRO 1. Kalau untuk CRO 3, okay, tadi saya pecah kat sini. Ini adalah CRO 1. Ini adalah CRO 2. Okay, bila yang ini adalah CRO 2, saya pergi exam, sini adalah CRO 2. Soalan yang fulfill CRO 2 adalah 1, 2, 3, 4 kat sini. So nanti saya kena campurkan ke 4 ni supaya dia akan jadi markah penuh 26 contoh. Ni maksudnya dia kena buat manually lah kalau dia baca Ini kita ni. kena buat manual macam kita buat dalam Excel. Kalau memang dah ada 2 macam ni tak perlulah kan dia automatically tambah sendiri kan? Yes, kalau memang dah siap-siap 2 dia automatically lah senang. Tapi kalau memang ada tambahan macam Dr. Sawi tadi kata ada lagi soalan Q mungkin 1D contohnya. Dia pun fulfill CRO 1, so mungkin tambah lagi 6 markah. Macam that lah. So terpaksa tambah lagi 1 kat sini. So itu yang saya cadangkan kita buat ikut CLO. Jangan buat ikut soalan lah sebab tak cukup item untuk soalan. Dr. Lau. Ya. Yang kolom sebelah kanan tu untuk customize sebelah kiri, biru muda sebelah kiri tu kan? Betul. So kalau kita punya pemarkahan tu memang boleh masuk terus sebelah kiri, sebelah kanan tu dah tak perlu kan? Tak perlu yang ini. Ya, kita yang masuk ini di extra. sebelah kiri lah. Betul. Yang ini adalah extra sebab template asal tak ada kolom sebelah kanan ni. Template asal dia sampai sini saja. So kalau semua dah boleh masuk sini lagi senang. Bila tak boleh masuk je kita kena tambah template kat sebelah kanan ni. Maksudnya dia auto ke dia manual kita kena masukkan markah ni untuk ke sheet ni, Dr. Lau? Yang sheet ni, okay, sepatutnya manual masukkan kita. Oh, kita masuk manual markah. Ya. Nanti saya tunjukkan kita macam mana nak masukkan markah dengan nama pelajar. Oh, bukan dia auto daripada sebelum. Oh, ni exam eh? Okey. Ni exam. Kalau quiz pun kita kena masukkan secara manual setiap satu ni. Okey. Betul. Ini macam IOB yang lama lah kan? Manual masuk. IOB yang lama, betul. Betul. Lebih kurang macam tu. Nanti IOBE next semester boleh import saja. Yang ni kena buat balik IOBE next semester. Saya rasa boleh je pakai balik template lama ni. Okay. Copy balik. Dia tak tukar. Tapi kalau dia tukar version lain semester depan, then kena ulang balik. Okay. Terpaksa macam itulah. Okay, so yang ini saya dimaklumkan oleh Task Force ICOT. Kalau ada masalah untuk customize kat sini, boleh minta bantuan daripada mereka lah. Mereka sanggup membantu. Kalau kursus tersebut terlalu complicated, so susah nak customize untuk masukkan kolom 1 ni ke dalam kolom 2, mereka boleh bantu, tak ada masalah. Boleh kontak dengan Dr. Musa ataupun tim ICOT lah. Okay? Dr. Lau. Sekarang ni kita buat untuk section 1 ni kan. Jadi kalau ada 10 lecturer, kita cuma tukar make a copy lah. Tukar lecturer name. Make a copy, tukar nama lecturer sahaja. Dan share betul? Betul. Lepas tu share dengan lecturer masing-masing lah. Ya. Dan lecturer sebab akan gunakan template ni untuk key in dia punya data dan semua dah untuk dapatkan. Betul ke? Betul. Sebab kita nak standardize kan. Tak nak lecturer ubah apa-apa dah lepas tu. Mereka cuma key in markah sahaja. Okay, so saya teruskan So ni section yang Dr. Awan cakap tadi lah. Kita akan duplicate dah. Okay, bila nak duplicate, saya dah customize, saya dah happy. So saya akan pergi duplicate file. Macam tadi make a copy. So boleh try yang ini. Dr. Savoy boleh try kot. Sekarang ni untuk session 2 contohnya. Mana Pawi? Pawi dah lost in space. Dah lost. Awi dah bagi spray dah. Lost. Duduk sebelah dia ni. Ini duduk sebelah dia. So kita make another copy. Katakan copy kedua ni. Dia tengah buka ni.
So tukar pensyarah kedua. Contohnya mungkin total session kedua ni Dr. Linda contoh. Okay, kursus yang sama kita tukar nama aja dengan tukar section sahaja. Okay. Lepas tu yang belakang ni semua tak payah usik dulu. Okay, sebab dia tetap sama. Dengan ni K sama, dia akan duplicate. Okay, kalau test tadi tab semua ni dia akan duplicate dah bila kita dah key in tadi. Saya anggap ni tak ada case customize senang nanti. Tak ada case customize, kita key in je. Nama student tu kita kena isi sendiri ke? Lecturer section tu kena isi sendiri ke? Macam mana? Betul. Lecturer kena isikan nama student sebab setiap student berlainan section. Okay. Okay, nanti saya akan tunjukkan macam mana nak isi. Okay, so kalau ada section ketiga, okay, kita akan duplicate untuk section ketiga. Make a copy. Section 3. Okay, saya letakkan file yang sama tadi Okay, so dia akan nampak dua file dah, satu, section 2 dan section ketiga. Masuk file yang sama juga. Okay, ini section ketiga. Contoh section ketiga. Okay, contoh kata ni Dr. Zulkarnain. So yang lain sama, ubah je section 3. Yang lain kekal sama, jangan usik. Okay, CRO tadi sama, tak payah usik. Dengan CRO tadi pun kita dah key in apa benda. So yang lain semua jangan usik. Itulah untuk koordinator punya fungsi. Okay, ada soalan setakat ni? Saya belum share lagi Okay, belum share. So bila nak share, kita move to next slide. Okay, kita klik the green share button. Okay. Dia ada beberapa cara. Saya nak share. Mana saya punya button share? Sini. Okay. Katakan tadi Dr. Linda Okay. Share. Saya key in je email address Dr. Linda. So notify dia, saya akan share kepada dia. Okay. Kalau saya nak share kepada Dr. Safawi boleh juga. Okay. Tapi biasanya ni orang lecturer je lah. Okay. Bila dah klik share, kita send. Make sure kita letak dia sebagai editor supaya dia boleh edit. Kalau tak, dia tak boleh edit nanti. Okay. So lepas tu kita akan send. So Dr. Linda cuba tengoklah ada dapat email tak. Penyelaras kena buat lagi satu extra file untuk backup kalau pensyarah screw up dia punya formatting semua lagi. Betul. Kena simpan satu file yang asal. Dah share ke dengan saya? Saya belum dapat email. Oh, okey ada. Dapat kan? Okay. So kalau untuk Dr. Zulkarnain sama juga, saya pergi share. Saya share kepada Dr. Zulkarnain contohnya. Tulis alamat email je. Email je. Dalam tu dia automatic boleh search dah. So tak payah sepenuh. Send. So Dr. Zulkarnain akan dapat. Cuba tengok. Sekejap. Okay, pasti dapat. Dapat dah. Okay, so pensyarah dah dapat lah. Exactly sama yang macam Dr. lah buat tadi. Dia orang ni simpan Google Drive ni dalam platform FKE ke UTM punya tu email? Saya dimaklumkan tak kisah. Tak apa. Tak apa. Kalau ikutkan slide kat sini, mereka prefer UTM tapi hari tu mereka kata FKE pun tak ada masalah. Kena je pakai Google. Kena takut takut nanti pensyarah nanti confuse. Better standardize kalau nak UTM semua. Kalau nak bawa FKE. Yang tu boleh ni pensyarah masing-masing share kalau dia punya file UTM share dengan FKE. Then you edit kat FKE lah. Tu saya kata tak benar sebab kita ada dua platform email kita kan. Jadi kalau kita better kita fix satu je lah. Jadi tak ada confuse. Kalau nak senang tanya saya pakai UTM je. Sebab semua email saya pakai UTM. Kita minta yang lain pun kena ni lah, guna UTM lah. Jangan simpan dalam FKE punya tu. Cuma yang coordinator file FKE pakai FKE punya email. SKE. So tak apalah kalau nak senang kita share kepada UTM punya email senang. Kita coordinatekan semua pakai UTM.
Dr. Mau, macam ini dah buat, kira dah create lah kan file untuk lecturer untuk SKEE 4463. Jadi saya tak perlu buat lagi lah Tak payah dah. Okay. Thanks. Tunggu je input dia daripada session masing-masing dah. Okay. Kira tunggu email daripada daripada unit IT lah tak untuk koordinator punya file. Betul. Betul. Okay, so next part adalah untuk yang ini sama aja sebenarnya dengan ni, saya tak nak kongsikan lah, sama aja. Ini cara lain untuk share file kalau tak silap saya. Okay, so cara lain untuk share file, make a copy pun boleh buat melalui mudah macam ni. Tadi kita pergi file kan, so yang ini pun sama aja, boleh go through je lah. Kita belajar satu je cukup kot. Dan coordinator file, okay, so sekarang saya pergi ke coordinator file pula, okay. Saya rasa ni kita tak payah belajar sebab coordinator file ni unit IT yang perlu buat. So kita tak payah buat part ni. Nombor 5 ni tak payah. Unit IT dah share kepada kita. So coordinator kita tak payah buat apa-apa. Okay, so ni pun saya biar je. So yang ini adalah contoh link to lecturer file. Coordinator file tu kena tukar nama je kan? Sorry, Dr. Sawi? Dia kena tukar nama je lah. Tukar nama dalam tu saja. Coordinator file nama kat luar tu sepatutnya sudah unit IT. Cuma kat dalam tu lah. Betul. Okay, so yang ini link kepada lecturer file. Ada link saya kena demo juga coordinator lah. Kejap Saya nak save kejap. Ni kita tak payah buat saya just untuk demo je. Hello, sorry interrupt. Ya. Untuk link ni, setiap koordinator pun perlu buat kan daripada file yang dapat daripada unit IT. Yes. Saya nak tunjukkan apa yang kita nak buat lepas kita dapat file daripada unit IT. Okay. Tapi kita tak payah make a copy macam ni. Okay. Sorry, koordinator tu Linda. So kita anggap sekarang ni, okay, kita dah dapat file daripada unit IT. So apa yang kita nak buat, kita buka file tu, kita check nama kat luar betul. Dalam ni kita edit je nama kita. Dengan butiran khusus kita lah. Total session tadi 3. Tak payah buat copy apa semua kan? Tak payah buat copy apa. So kita edit je. Ini file edit terus daripada unit IT bagi. Okay. So kita kalau apa kod yang sama, kita ada silibus lama dan silibus baru, dia punya PLO mapping pun dah berubah, kita kena ada 2 file kan? Yes, saya rasa yes. Sebab dia khusus yang berbeza. Betul. Untuk sediakan 2 file. Okay. So first, lepas kita edit info kat sini, kita pergi section list. Okay. Yang ini kita nak linkkan file coordinator dengan file pensyarah. Okay, ingat tadi kita ada 3 session kan? Session 1, session 2, session 3. Session 1 saya, session 2 Dr. Linda, session 3 Dr. Zulkarnain. So apa yang saya buat, saya pergi dia dengan main tab ni, home. Saya cadangkan kita pergi home senang. Dia tak semestinya kat home tab, tapi dia boleh kat mana-mana tab. Saya cadangkanlah kita buat kat home tab. Kita copy dia punya URL, copy masuk ke dalam link ni. Paste. Bila dah copy, dia akan jadi macam ini, ref. So kita kena allow access. Nanti dia akan tarik data tu daripada file saya tadi. Ini file ketiga. Saya tercopy Zoom dengan tadi. Apa saya bawa balik? Sekejap Dia nak tukar. Tersahui kenapa? Okay, so ni session 1. So bila session 2, ni Telina punya session. Contoh, saya copy dia punya URL. Saya masuk ke link yang kedua. Kiri kanan jangan usik. Yang usik putih je. Okay, paste. So ni kita pun kena
allow access. So akan keluar maklumat session tu dengan not complete lah sebab memang belum siap pun. Dan session ketiga, session Dr. Zulkarnain contoh. So ni tadi saya dah enable kan, so dia automatic lah. Kalau tak, then kena klik kat sini allow access. So tiga-tiga dah ada. Ya. Nanti kan kita dah buat kopi ni, yang kita nak beri kepada pensyarah tu kita bagi link ni sahaja ataupun macam mana? Tak, yang tadi share. Yang share tadi lah. Saya tekan share button ni. Itu yang kita bagi pada pensyarah. Dan tak ada isu lah kan kalau sama ada kita share ke email SKE ke email UTM pun sebenarnya pensyarah tu dapat access juga kan? Betul. Cuma pensyarah tu tahulah, kena tahu dia pakai email SKE ke pakai email UTM. Dan kalau katakan kita masukkan dua-dua email dia pun tak ada masalah kan? Supaya dia boleh access dua-dua. Contoh dia buka SKE ke, dia buka UTM ke, dia tetap boleh access. Betul. Okay. Cuma pensyarah tu jangan make a copy baru lah pula yang file kita dah share tu. Jangan dia buat make a copy baru pula. Kalau pensyarah jangan make a copy. Pensyarah edit terus je. Dia tinggal edit terus je. Betul. Kalau tak nanti banyak cawan kopi pula nanti. Yang link tu, address link tu dapat mana? Address tu, kita pergi yang file pensyarah tadi, file lecturer course, kita pergi home tab, salin je dia dengan URL. Kopi je yang atas, Dr. Safawi. Atas sekali. Kita paste je lah situ. Kena paste secara paste value sahaja jangan paste nanti takut lari format. Jangan kalau paste kita buat Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, dia akan jadi paste apa ya? Dia akan jadi paste biasa, dia akan ubah format. Yang font dia. Kalau nak paste value, dia adalah Ctrl Shift V. Macam nak paste mana? Bagi sama. Paste biasa je. Paste values. Tapi yang ni tak ada masalah. Paste special, paste values. Paste special, paste value. Yes, paste special, paste value. Kalau paste biasa, kadang-kadang dia ubahkan format tu. Saya akan tarik formatting dia. Dr. Joshua, Sam, minggu depan kena masuk pejabat semua Tak ada. Masih boleh lagi apply work from home. Dia maksimum 80% ke minimum 80%? Tak ada maksimum kena datang office 80%. Pak pasal dalam perkeliling tu tak cakap maksimum atau minimum. Maksimum kedataran ke pejabat 80%. Jadi lain tu kalau maksimum 8% ataupun minimum 80% tu lain maksudnya. Maknanya you akan 80%. Tapi itulah daripada PSM kata staff akademik masih boleh work from home. Yang apa ni, tapi kalau nak masuk boleh apply untuk masuk lah. Kalau nak masuk kena apply masuk. Dah lari topik ni. Okey. Apa. Saya pun nak dengar. Kalau nak masuk boleh apply masuk tapi PSM akan kontrol maksimum 80% sahaja staff masuk. Okey. Tapi itu yang PSM maklumkan kepada kami lah, kepada semua director. Guard tak check pun kita keluar jadual lah, don't worry. Untuk pentadbir dah dijadual lah. Untuk pentadbir, untuk staf sokongan pensyarah dia tak keluarkan sekali ke? Tak. Untuk pensyarah memang buat masa ni Dr. Fendi dia kata digalakkan untuk work from home. I see. Tapi kena mohon start 2 minggu lah. Ya betul. Dan kalau nak masuk boleh apply untuk masuk tapi akan dilimitkan pada 80% sahaja. Dr. Joshua nak tanya, memang ini untuk SKE sahaja ataupun lain fakulti lain dia punya? Mana Icon? Bukan, yang kedatangan tadi. Saya rasa lain fakulti lain sebab member saya dekat fakulti lain, dekat fakulti lain dia terbalik. 80% wajib masuk. Betul. Sama lah, roommate saya pun macam tu. Selang-sari. Betul. So bila kami tanya PSM kata tak, untuk staff akademik digalakkan work from home lagi. Kalau tengok perkeliling tu memang dia tak tulis maksimum atau minimum. Itu interpretation PTJ punya ketua kot. PTJ punya ketua lah. Kalau interpretation safety dia maksimum lah 80%, tak nak ramai. Tak apa, kalau rakan-rakan semua nak masuk, apply je masuk, confirm lulus. Sebab tak ramai masuk. So far guard tak check pun. Guard memang tak semak pun. Dan cuma semak kuning tak kuning je. Itu je. Yang penting dah 2 dos. Betul. Cukup, boleh masuk. Okey, sila okay. Boleh. Okey, bagus. So, just nak maklumkan tadi, kalau ICOS ni khas untuk SKE sahaja.
Betul. Kalau iCode memang khas untuk SKE saja. Okay, so kita patah balik. Kita dah sampai sini. Perlu rehat tak? Dr. Lau, ini file coordinator ya? Coordinator. Ini file coordinator, betul. Ini mana dalam file coordinator kita bukan sekadar tukar nama atas tu tapi kena buat ni sekali lah. Ya, lepas tukar nama tadi, kita kena linkkan file yang kita share kepada pensyarah kita, linkkan masuk ke sini. Masuk linkkan je. Lepas tu selesai. Ini je kan Dr. Lau, lepas tu selesai kan? File coordinator. Yes, yang ini dulu. Nanti belakang ni kena tengok markah semua ni. Ni waktu kita tengok markah bila mereka dah masukkan waktu akhir semester. Okay. Dia kena buat balik ni, khusus ni bila nak key in markah nanti. Betul. Yang next adalah, saya skip kejap, saya pergi ke CAS presentation. Okay. CAS presentation ni saya rasa pun last semester lah. Nanti kita tengoklah. Sebab dia punya kebaikan adalah kalau kita boleh copy file daripada katakanlah saya copy kat sini. CAS. Kita boleh copy terus. Dan masuk dalam ni, dia punya nilai-nilai semua dia akan link pergi kita punya coordinator file. Senang nak edit nanti. Ni saya buat contoh semalam ni. Okay, maksudnya kita tak payahlah copy satu-satu, nanti dia akan linkkan. Kalau saya edit kat coordinator file kat sini pun auto update. Macam itulah. Dia dah linkkan semua benda. Okay, so tapi detailnya saya tak nak go through dulu lah. Kita akan go through mungkin akhir semester kot. Akhir semester nanti kita buat balik. So, dekat mana nak masuk markah untuk pelajar kita ni? Nah, ni yang next seterusnya. Ni kita akan detail kepada lecturer file dah. Tadi saya dah habis kita untuk coordinator. Nak rehat tak? Bolehlah 5 minit pergi tandas dulu. 5 minit. 5 minit. Kau boleh respon link. Apa dia Dr. Sabawi? Tak boleh respon link pun. Tak boleh pun. Tunggu 5 minit dulu. Tunggu 5 minit lagi. Dr. Safawi share screen lah. Share screen biar Dr. Safawi share screen. Saya tutup screen saya. Dr. Safawi boleh share screen. Yang lain nak pergi rehat boleh pergi rehat. 5 minit. Tak boleh share screen. Pasal saya guna 2 laptop yang berbeza. Weh, patut lagi banyak. Dah 2 laptop pun tak berjalan juga, bahaya ni. Jalan juga. Ini macam tambah satu lagi, jadi 3 laptop. Kalau laptop tak siap masuk tak faham. Ini macam pilot ni, banyak skrin yang depan ni. Aduh. Webpack satu laptop yang iCode satu laptop. Kalau dua-dua dalam laptop yang sama langsung saya link tak boleh ikut. Tak payah bawa buat satu laptop tengok je lah. Kan lepas tu buat. Itu Yasral tak? Itu Yasral tak? Ya, dekat nak pencen ni susah nak follow benda-benda ni. Betul abang, setuju. Memang kadang-kadang macam ni. Apa, kita belajar benda baru. Okey lah, dia segar lagi letak dia. Kita pun macam student, lifelong learning. Nasib baik dah nak pencen. Pencen pun kena belajar, lifelong learning. Lifelong learning. Dr. Fendi, bila next our punya curriculum review Ujung tahun ni. Next year kita start. Okey, kita fikirlah. Pasal saya, Dr. Lau dengan Dr. Tan bawa balik EAC punya panel lah tu. Ada input-input baru memang kena masukkan dalam curriculum review tu. Allah. 3 orang pergi 3 orang pergi. Jumpa ni. Macam kenal je ni. Dr. Lau pernah ada juga. So masa dia dah keluar dah EAC standard tu. So dia dah kita ada nampak, saya nampak rekod Okey. Okey, yang pertama berkaitan dengan fail pensyarah. Kan? Di mana kalau kita ada banyak section, minta maaf lah kalau saya ada tertinggal sebelum ni, baru sempat dapat join ni. Di mana saya, contohnya saya ada 14 section. Untuk fail pensyarah saya buat semua siap-siap. Cuma pensyarah hanya perlu masukkan nama pelajar nanti. Dan di mana kita perlu dapatkan link untuk kita paste pada kita punya penyelaras file. Okay, so untuk link-link ni saya pun dah paste siap-siap untuk semua section di bawah file saya, coordinator. Di mana saya akan minta pensyarah masukkan nama pelajar nanti dan isi markah lah. Cuma markah ni dan nama pelajar macam saya rasa better kita masukkan dan kita update selepas pelajar insert diri lah untuk elak daripada ada lepas tu kan ada kekurangan nama pelajar. Tapi kalau awal pun saya tak ada masalah, mungkin kita boleh delete kemudian.
So flow tu di file kita nanti kita akan boleh tengok semua section dan pensyarah akan kontrol file masing-masing. Betul tak cara proses tu? Saya nak dapat pengesahan tu lah. Dan Saya juga nampak tak ada masalah. sepatutnya tak ada masalah ya. Macam Tak ada boleh masalah. Kalau nak delete anytime masa ni pun tak ada masalah, saya nampak. Dia akan auto update. Okey, terima kasih. Okey. Okey, so soalan tadilah nanti kita akan tengok kepada markah ni macam mana dia akan auto update lah. So far saya nampak tak ada isu. Sebab bila kita update kat depan ni, dia akan update kat belakang ni nanti. Markah-markah masing-masing. Okay, so kita sambung kepada lecturer Faust. So mungkin nanti Dr. Lau, sorry. Dr. Lau, siap. Balik pada koordinator sekejap. Balik koordinator yang section list tu. Macam mana nak isi? Apa? Section list macam mana nak isi? Macam mana nak isi section, program, nama? Ni tak payah isi. Depan ni tak payah isi. Auto. Oh, dia auto. Kita buat link je, lepas tu dia auto keluar depan ni. Dengan belakang ni. Semua yang grey color punya ni semua auto. Kena linkkan dulu lah. Kena paste link tu. Kena paste link kat sini baru dia keluar. Selagi tak paste dia tak akan keluar. Cuba saya buat sekali lagi kat sini. Kalau saya paste Dr. Safawi akan nampak dia akan keluar. Saya cuba paste tak boleh paste lah. Kena paste values. Tak mula kita copy dia punya address, copy biasa lah. Betul? Copy biasa, betul. Copy biasa. Lepas tu paste values. Lepas saya pergi kat link tu, tekan paste special, paste value only. Ya. Dia tak paste pun. Yang kanan ni tadi, ada tak tekan allow access? Yang mana? Kat sini. Keluar not complete tak? Kena allow access dulu. Allow access. Allow access. Tak ada guna allow access. Dia keluar apa kat sini? Kopi tak lekat tu. Kopi tak lekat saya. Substance tu. Kosong tak ada apa pun. Kena tekan. Kopi paste tempat lain. Dekat warna putih tu Dr. Safawi dah ada tak link tu bila di paste? Tak ada. Kopi tak lekat tu. Kopinya tak terkopi lah tu kot. Double klik pada kotak putih tu and then paste kat dalam tu. Tekan enter. Minta share je lah Pawi kau punya screen tu. Tak, sebab Dr. Safawi guna komputer lain untuk ikut situ tu, bukan webpad. Nasi biryani. Okay, so sekarang kita pergi lecturer Fa balik. Okay, contoh section 1 Okay. Ni tak payah. Okay. Ni dah tadi. Organizing share file ni organize je. Okay, yang ini banyak kepada lecturer masing-masing nak simpan file ke mana. Saya tak akan go through in detail lah. Kita simpan je macam tadi kita simpan folder mana dalam Google Drive. Okay, kita share je masing-masing. Okay. Lepas tu kita terus kepada okay, saya tengok ada yang saya miss tak. Okay, yang ini pun macam mana kita nak organize kita punya Google file. So saya tak akan go through, kita go through masing-masing lah dalam slide ni. So sekarang kita nak pergi student list ni. Student list ini biasanya kita boleh dapat daripada AMS untuk subjek undergraduate dan GSMS untuk master. Betul. Okay, saya tak pasti yang GSMS ni. So biasa saya undergrad. So kita ambil daripada tu. Senarai itu adalah mengikut apa yang dalam format ni, setahu saya. Okay, so contoh saya copy daripada MSweb. Saya dah ada maklumat kat sini. Saya copy daripada MSweb. Sama juga saya kena paste values. Katakan kelas saya ni ada 5 pelajar. So saya copy nama dia kat sini. Bila kita nak copy kat sini, kita pergi ke tab markah sebelah, dia akan auto by default. Okay. Assignment, test, quiz dan sebagainya. Okay. So ini balik kepada soalan tadi. Okay. Katakan saya ada seorang student tu dia dah drop. So saya terpaksa delete dia. Okay. Nanti 4 ni kosong. Kalau kosong ni, sini pun kosong. So kita kena move out the student lah. Copy.
paste values only. So ni nanti saya delete. So dia pun akan auto update kat sini. So bila dia auto update kat sini, sepatutnya coordinator file tadi, coordinator file kat sini pun dah akan nampak nama pelajar yang auto update. So bila lecturer update mana-mana, coordinator akan nampak dah apa yang di-update oleh lecturer. So dia link. So tak kisahlah kita nak buat pada awal semester ke ataupun kita tunggu student insert delete. Sorry, betul lah. Ya. Kalau kita delete row ni macam mana? Kalau instead of kita delete dia punya text tu, kalau kita delete row dia hilang, dia ni tak okey tak? Ada beza tak? Saya tekan kat student ni, saya highlight je, saya tekan butang delete kat komputer saya. Kalau tak, let's say kita delete, oh ni tak boleh delete row ke? Kalau katalah kata pelajar nombor 3 tu tak ada. Jangan. Saya cadangkan kita jangan delete row. Kita delete maklumat dalam tu saja. Lepas tu nanti bawah kena copy balik naik atas lah, kan? Ya. Masalahnya tu lah, sekarang kita ingat, nanti dah lama dah tak ingat. Jangan buangkan format dia. Format dia biar cantik-cantik kat sana. Betul. Lepas tu Taskforce kena buat kena buat formatting. Dia tak boleh edit format. Sebab biasa kita kan bila nak cepat, kita delete row, so yang lain tu automatic dia shift ke atas. Itu maksud saya tu. Tapi saya rasa daripada dia buat ni dia akan effect dia punya tu nanti. Dia punya formula tu nanti. Tu yang patutnya rasanya kena letak lah tu, Dr. Lau, kena dia boleh, dia disallow reformatting. Saya maklumkan kepada Dr. Musa nanti. Pasal bila ramai tangan musik, akan ada yang buat macam itu. So kena hold dulu lah. Macam tu. Kalau dia buat function. Jangan hold. Saya rasa versi ni kita pakai dulu untuk semester ni. Lepas tu Dr. Musa akan collect feedback. Mungkin semester depan dia akan improve. Macam tu. Apa yang kita ada kita buat dulu sambil-sambil kita, saya rasa tim ICOS memang kita tengah collect feedback. That's why kita ada sesi ni supaya kita collect feedback, nanti kita improve. That's why kita ada banyak-banyak version nanti. Betul lah, itu bilangan pelajar tu boleh tambah lagi ya. Kalau kata lebih tu, katalah sudah 40 penuh, dia bagi okey orang. Dia bagi sampai 150 satu session. Cukup kot. Jarang-jarang lah 150 So bila dah buat student kat sini, kita check lah kat belakang ni semua nama student sudah ada. Lepas tu kita pergi ke PRO sheet kat sini. Okay, kita just cross check je lah. Ada maklumat dah. Lepas tu main sheet kat sini. Kita jangan usik mana-mana markah kat main sheet kat sini. Jangan usik. Sebab dia akan auto fetch daripada tab assignment, test, quiz ataupun exam. Kita cuma usik kat sini je. Bila kita dah masukkan markah kat belakang, nanti dia akan auto reflect kat main sheet ni. Okay, seperti cakap kat sini lah. No need to enter any marks. So kita akan enter markah satu-satu sekarang. Okay, saya pergi assignment dulu. Okay, katakan assignment feedback, Dr. Lau, feedback ya. Apa yang ada dekat manual sebelah kiri tu mungkin boleh letak dekat dalam actual file ni, kat kolom bawah ke dia punya guide. Oh, okey. Tapi payah juga sebab nanti tak tahu nak pergi buka surat mana dulu. I mean sekarang ni there are format entry dekat sini, kat mana yang kena usik? Just a note on that. Boleh. Saya pun maklumkan pada Dr. Musa. Nanti kita tambah baik untuk versi seterusnya. Boleh. Tak ada masalah. Supaya kita tahulah. Saya nak pindah tengok manual, tengok sini, tengok manual, tengok sini. Okay. Boleh. Okay, nanti saya feedback. So, katakan saya kirim markah homework dulu. Okay, saya try kat sini. Pelajar lain, markah lain. Okay. So, projek pula markah lain. So, bila pergi main, nampak markah dia punya projek dah ada keluar kat assignment sini dah. Okay. Projek dengan homework 15. So, dia akan auto update 15. So, belum penuh lah sebab saya belum isi penuh yang lain. So, test kita isi satu-satu. Test. Saya paste lah sebab laju sikit. Alamak, sorry. Silap paste pula. So, paste values. Okay. So, nanti quiz pun kita pergi paste values. Exam pun saya anggap ni exam yang senang-senang lah. So, saya terus paste value kat sini. Kita dah key in siap-siap. Untuk yang kena coding tu nanti kita kena explore lah. Macam saya cakap tadi, kita kena tambah kat sebelah kanan ni. Lepas tu, tambah masuk ke sebelah kiri ni. Masuk dalam ni. Baru dia akan reflect kat ni lah. Ni adalah final marks.
So bila kita dah key in semua markah assignment, test, quiz dengan exam, dia akan auto reflect kat sini. So kalau tadi saya isikan markah penuh dah keluar kat sini. Ada markah perimat, markah exam total dengan markah total semua, dan dia ada grade keluar automatik juga. Okey kan, yang ini senang kan? So kita pergi ke seterusnya, dia akan auto save juga. So tak payah buat apa-apa, auto save memang. As long as kita connect to the internet. Ini untuk check sajalah status. So save to drive. Dia akan tulis macam ni. Kita just double check je. Otherwise dia akan jadi working offline. Jangan juga save to this device only lah. Okay, tak betul. Dia mesti save to drive. Dia synchronized. Dan seterusnya kita pergi ke car sheet. Ni kira dah habis final exam, dah habis semua kursus, dan kita dah isi semua lengkap dah. Kita check main sheet kat sini. Lepas tu kita pergi car punya sheet. Okay. Kita kena completekan. Kalau tengok tadi, okay, section ni, dia dah... Betul, ini file pensyarah ya? Ini masih file pensyarah, betul. So, dia dah automatically distribute. Abas lah saya. Dapat ni. Okay, dan dia pun keluar section 1, apa maklumat yang ada untuk section 1. Kalau saya ada section 2, 3 dan seterusnya. Yang ini section masing-masing je kita nampak. Okay, sorry. Dan kita akan kena isilah kat sini. So, apa yang ada asterisk kat sini, kita kena isi. Kalau tak isi, dia punya status macam depan tadi, dia akan jadi not complete. Bila kita isi semua asterisk ni, baru dia akan jadi complete. Saya tunjukkan contoh. Nak fikir pula ayat ni. Apalah, saya type je apa-apa. Type good. Okay. Saya type je. Ni kena tulislah reflection. Apa reflection yang kita ada, kena isi ya. Ada asterisk kena isi. So ni CQI, type lah. Kalau NA lah. Dan ni pun suggestion to improve. Bila kita isi semua asterisk ni, barulah kat depan ni akan jadi complete. Hijau. Okay. Oh. Dan apa yang kita buat terus kat sini, kalau saya pergi balik kepada file coordinator tadi, home, section, saya coordinator akan nampak section 1 sudah complete. Dan maklumat semua sudah ada kat sini untuk section 1. So itu tujuanlah kita nak buat iCodes ni supaya coordinator nampak terus section 1 punya achievement dan sebagainya. Section 2 dengan 3 belum buat, so tak nampak. So bila pergi car, bila saya pilih section 1, keluar siap-siap. Car untuk section 1 macam ini. Car untuk section 2 belum buat, so masih kosong. Dan sebagainya lah. Dan PRO pun sama. Kita akan nampak all section ataupun kalau saya nak section 1 je, dia pun section 1 sahaja keluar. Ini coordinator file Yes, ini coordinator file pula. So, coordinator akan nampak semua maklumat dan unit IT SKE akan nampak semua maklumat ni lah sebab itu adalah milik unit IT SKE. Dan charts ni pun ada juga, okay, untuk section 1. Semua dah habis plot. So, apa yang kita nak buat nanti, kita just copy and paste je ke dalam kita punya presentation slide tadi yang saya tunjukkan satu lagi yang ini. Kita copy paste, semua dia akan reflect kat sana. Tak payah hantar apa dia punya dokumen semua tu lah. Setahu saya tak payahlah sebab dah kita kena yang presentation ni kita kena share kepada unit IT pula. Canggih lah. Dan dalam kes ni semua pensyarah wajib pakai iCode lah. Dah tak boleh lagi ada yang pakai manual. Betul, sebab SKE. Dulu sebelum ni IOB ada juga pensyarah yang tak nak pakai. Tapi yang ni saya nampak macam semua wajib pakai sebab kalau tak nanti sekarang data dia missing. Kan? Betul. Sebab semua auto, so automatic data akan missing nanti. Alright lah. Dr. Lau. Ya. Apa ni iCode ni sampai car je kan? Cars tu macam mana? Dia tak buat ya? Cars tu ada kat sini. Dia nanti auto juga. Kalau di compile auto juga. Okey, tak maksud saya tu yang feedback student tu macam mana dia buat? Dia compile semua all the section ke feedback student semua benda tu macam mana dia buat dalam sistem tu? Yang kalau ini coordinator sendiri kena buat. Kalau ada 10 session berlambak masuk dalam tu nanti. Ya, yang itu coordinator kena isi manual kot ni. Maknanya coordinator kena choose lah kalau ayat yang sama tak payahlah isi kan. Betul. Point yang sama tak payahlah tu ambil satu cukup. Something like that lah.
Okay, so saya perlu tak saya tunjukkan second session ataupun okey dah untuk satu session? Okey lah. Sebab sama je kan? Sama je. Okay, cuma dia akan nampak lebih banyak kat coordinator file je lah. Tapi proses sama je. So tak payah Okey. So, tak payah, saya skip. Dan ini individual PRO samalah seperti apa yang saya tunjuk tadi. Kalau individual PRO, apa yang berlaku. Okay, maksudnya session masing-masing boleh tengok dah. Okay, PRO by program, semua dah nampak. Dan Lau, nak tanya. Sekarang ni, individual PLO ni, sebab itu antara yang EAC tanyalah. Macam mana pelajar boleh akses? So far yang ini adalah file pensyarah dengan file coordinator. Betul. Share kepada pelajar. So, ada possibility untuk pelajar akses? Tak pasti lagi buat masa ni? Tak pasti. Okay, right. Satu lagi dia terlau because dia bila at the end of the student punya study tu 4 tahun tu dia mix, dia campur tak semua daripada tahun 1 sampai tahun 4 nanti sistem ni dah buat ke belum? Macam mana tu Fendi? Sebab apa ni budak ni bila habis dia akan tengok PLO dia 1, PLO 2 dan sebagainya kan, betul tak? Okay. So dan PLO 1 dan sebagainya tu dah diambil daripada first year sampai dia final year lah. Maksud saya tu data-data yang semua daripada tahun 1 sampai ke tahun akhir tu sistem ni ada compile tak semua dan dia tunjuk. Saya rasa kita belum sampai tahap tu, tapi most likely kalau sistem ni berjaya itu akan dilihatlah saya rasa. Sebab apa yang kita lihat ni peringkat khusus dulu. Kita kena minta apa ni tim iCode ni untuk fikirkan lah tu. Sebab kalau IOBE memang dia akan compile terus. Mana-mana khusus yang dulu dia akan masuk sekali, dia campur sekali, dah siap. And then last kali baru dia macam report card lah final. Bila dah habis lah, baru ini dia punya PLO achievement dia. Maksudnya sekarang punya sistem IOBE ada macam tu Yes, IOBE memang dicampur semua nanti akhirnya. Betul. IOB sekarang, student pun boleh akses kepada PO achievement dan juga dia boleh tambah semualah. Saya rasa tim iCode wajib kena buat begitu sebab nanti bila AC tanya dia akan tengok budak tahun 4, mungkin dia akan tanya pencapaian budak tahun 4 ni nak graduate ni PLO keseluruhan berapa. Dia ambil daripada start first year dia lah. Campur. Tak apalah, yang tu nanti kita bincang di peringkat apa ni kot. Tapi untuk makluman semua, EAC dia suka tanya antara soalan macam tu lah. Dia tanya pada pelajar, you all boleh tak akses PO achievement? Dan ada pelajar cakap, apa tu? Habis. Kalau pelajar cakap macam tu je habis. Sebab kadang punya PNAC pun ada tanya juga. Kalau katalah saya ambil satu budak tahun 3 ni, dia punya achievement dia sampai ke tahun 3 ni PLO berapa? Itu yang kita kena fikir je tu. Mana kita kena kumpul data daripada tahun 1 first semester tu sampai di tahun 3, dia dah kira average dah. Itu yang kena ada juga tu. Saya tak ada maklumat pasal yang ini dulu, tapi nanti boleh highlight pada tim iCode lah. So kena fikir juga ke arah tu. Boleh buat ni. Once data tu dah collect boleh buat macam tu. Boleh. Betul. Jadi sebenarnya pun tak aware benda ni. So baru tahu nanti saya feedback pada Tuan Musa. Pasal bila once data ni sistem ni in-house punya boleh adjust. Sebab dia boleh buat. Kadang PNAC ni dia tak tanya spesifik courses tau. Dia tanya orang student tu kata budak tahun 3 sampai sekarang PLO dia berapa achievement dia. Itu yang kita kena do lah, kena buat. So dia maksudnya dia kena linkkan banyak PO. Yes, kena semua daripada mula-mula dia start first semester dia tu tahun 1 sampai dia terkini. Okay. Boleh nanti saya feedback pada. Saya rasa itu tak ada masalah, mungkin sistem boleh compile all the data semua, tidak akan bagi average nanti. Boleh buat. Boleh. Okay, boleh. Saya rasa itu je kot daripada apa yang saya nak share melalui bengkel hari ini, sebab kita dah go through semua lecturer files dengan coordinator files, dan yang penting dia akan mengenangkan coordinator dan SKE lah untuk ambil semua data ni. So yang ini last line ni troubleshooting lah kalau ada masalah, dan tim iCode saya dengar mereka tengah compile semua isu dengan solution buat sementara waktu ni. So kalau ada apa-apa boleh feedback lah. Okay, so itu je daripada saya. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Jadi kalau kita start ni boleh contact siapa? Dr. Law je? Boleh. Boleh contact saya ataupun boleh contact tim iCode mana-mana je. Tak ada masalah. Jadi sekarang ni tugas lecturer kena prepare lecturer file lah kan untuk dia punya section kan? Coordinator kena sharekan lecturer file kepada lecturer, so lecturer akan preparekan.
So cuma dalam ni mungkin bukan semua lecturer power ada dalam ni. Saya buat bengkel kepada koordinator saja. So mungkin lecturer perlu pakai bantuan koordinator lah untuk tunjukkan macam mana nak buat nanti. Okay. Okay. So kena make sure penyelaras kena tahu sistem ni lah. Nanti pensyarah akan tanya nanti mana pensyarah yang tak attend bengkel dia akan tanya. Jadi penyelaras kena well known lah this system Awi. Enjin lama bos. Bos. Enjin lama lah. Terpaksa enjin lama terpaksa kena bagi kuat sikit lah macam mana. Enjin lama yang nilai. Nanti kan pensyarah yang first time guna iCode ni dia tanya pada penyelaras, aduh mati ni penyelaras nak beritahu dia jadi U-codes lah, tak jadi iCodes. You buat sendiri Okay. You do it yourself. Ada lagi soalan nak tanya? Dr. Lau saya nak tanya, kalau tiba-tiba ada macam error ni, maksudnya ada tersilap apa mana-mana Yes, kalau ada error ada tersilap. Apa yang keluar error Dr. Mona? Tak, pada ada dekat list name tu, atas sekali tu tempat number je, untuk apa nombor ni lah bilangan pelajar tu. Kita jangan usik. Kalau kita usik nombor tu mungkin ada something wrong. Saya tak ada ubah apa-apa pun ni. Saya letakkan. Kita delete formatting tu pun satu hal. Relax, jangan gabal. Itu saya kata tadi, dia kena disable kalau tempat yang boleh dia tengok main file tadi sebenarnya, tapi itulah kalau tiba-tiba muncul kan, so takut supaya tidak panik lah, panic mode. Okay, boleh. Kalau error tu maksudnya ter-edit format kot saya rasa. Dia rasa dia akan ter-edit format akan jadi macam itu. Okay. Dr. Lau nak tanya. Okay, dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Dekat coordinator file, dekat tab PLO, okay, kan kita boleh nampak individual PLO pelajar, kan? Okay, yang program dekat atas ni, dia akan appear bila student punya nama dah ada, betul? Betul. Okay. Kalau tak ada nama dia tak akan muncul. Dia akan hanya letak all macam tu je lah kan? Betul. Okay. Kalau nanti banyak session dia akan keluar banyak session pula. Alright. Okay, terima kasih. Ada lagi soalan? Okay, saya nampak. Kalau ada tanya aja lah. Kalau tak ada, saya rasa saya serah kepada Dr. Jasro kot untuk buat remark sikit. Tadi lupa lah patut bagi Dr. Jasro untuk buat opening. Ingatkan dah habis ada quiz. Betul lah. Saya lupa bagi quiz. Kejap Dr. Jasro. Bagi quiz dulu. Saya bagi quiz dulu. Okay, jangan marah saya. Ada orang remind. Orang marah aku. Kejap. High score dapat apa ni Dr. Lau? High score dapat pujian daripada saya. Kali ni tak apalah, tak masuk. Okay, sila. Quiz. Saya buka kejap. Terlupa dah. Okay, ni soalan 1. Tengok siapa boleh jawab sekarang. Maintaining iCodes lecturer file. Ini pejam mata boleh jawab. Tengok ada yang silap tak? Patut C ni Dr. Lau. C, all. Semua di atas. Ini patut pakai quizzes ni baru best. Satu soalan je ke Dr. Lau? Ada orang jawab silap. Habis ada orang terus silap. Yo. Nak tukar jawapan. Dua orang silap. Habis dah. Habislah, alamak. Tak tahu jawab apa. Please lah. 4 orang tak jawab ni. Okay, kena datang khusus balik lah ni. Kita close tengok tapi okey lah, majority betul. Okay. Apa yang silap tu Lau? Tengok sikit. Apalah, itu nanti saya tengok sendiri. Nanti saya cari. Saya sebab saya masuk lambat, saya cuti. Ini masuk kelas lambat lah ni. Bukan. Ada siapa? Masuk kelas lambat. Dia mengaku terus. Kesan masuk kelas lambat ni lah. Ni lagi satu ni. Open. Tengok siapa lagi silap ni. Coordinator file. Ini lawan pada tadi. Dr. Fendi, janganlah bagi jawapan. Soalan ni boleh agak ni lah. Mesti lawan pada tadi. Alamak, ada orang jawab silap. Ada juga.
Kita mesti Yang tersilap silap pelik tu ke? yang silap tadi lah. Dia lawan balik. Ada lawan ni. Ada saja kacau. Tadi Dia ada bukan nak apa ni, defend wire terbalik pun tadi. Okay. Kita tengok jawapan ni. Ada seorang yang silap. Okay. Results. Fly. Okay. Apa nanti yang silap-silap tu boleh cari saya lah. Okay. Lagi satu soalan. Alanasi. Open. Okay. Ni senang ni. Ada. So yang penting yang soalan ni kita just nak make sure lah kita jangan download sebagai Excel. Sebab kalau download sebagai Excel dia tak akan auto sync. Sebab saya pun pernah silap, saya download lepas tu tak boleh pakai. Okay, so ni semua betul. Lau dah bagi jawapan tadi. Jangan download sebagai Excel. Dia bagi hint. Itulah saya bagi satu lagi soalan. What is I code? Spell out. I code apa dia? Itu fail. Tak tahu jawapan tu. Kita sebut-sebut tapi apa benda code tu apa abbreviation code tu. Ni kena fikir sikit. Biarlah rahsia dia kata. A code, A code, L code, M code. How to make a copy. Boleh betul kot. Macam mana nak buat poll dekat Webex ni Ni kursus lain pula. Webex. Bengkel lain ni. Besok buat bengkel lagi pula. Macam mana buat poll sebelum mula kuliahan? 3 dot tu kan? Dekat 3 dot tu kan? Betul. Dekat 3 dot tu. Tekan poll tu lepas tu kena create soalan dulu. Kalau kita join daripada browser tak ada saya rasa ni. Browser tak ada. Kena pakai wajib apps. Browser tak ada. Okay. Tengok ada lagi soalan tak? Nasib baik Dr. Julia ingatkan saya. Kalau tak soalan saya ni tak pakai nanti. Ni dah boleh tulis paper dah ni. Itulah boleh tulis paper. Engineering Okay, application. ni lagi senang ni. Tulis paper lah, jangan lupa letak nama semua orang yang letak nama yang ada. Depan tu semua nama author. Satu muka surat. Alamak, ada silap. Last kali bagi nama senarai partisipan dengan markah. Quiz. Appendix Bapak aku yang corok sekali apa. Ada silap lah. Okay, so make sure lah kita kena paste values only jangan paste seperti biasa. Kalau paste biasa takut lari format. So we have to paste values only. Dr. Lau. Ya. Saya pakai Mac, saya command V je okey, tak ada masalah. Oh, Max boleh sama je, tak boleh juga. Kebetulan dia pastekan tak ada formatting. Kebetulan dia tak ada isu kot. Kalau tak ada masalah then okey je. Yang penting kita jangan ubah format. Kebetulan dekat cell tu tak ada formatting. Tapi kalau ada formatting dia akan override. Betul. Okey. Ini tengok balik file tadi. Tengok balik. Tak Aci mana boleh tengok file, terus jawab. Okey, open book. Barulah you. Yang ini untuk semester ni lah. File tu meniru tak boleh. Hingga bulan dengan tahun. Hingga Oktober 2021. Senang je. Patutlah bagi nombor rapat-rapat sikit. 1121 ke. Saya sempat nak fikir nombor lain-lain. 102 ke. Barulah. Okay, so semua betul lah yang ini. Bagus-bagus. Kita just nak double check je. Sebab sebelum ni mereka buat banyak bengkel. Takut kita tersilap pakai. So just double check je lah sebelum kita pakai. Okay, so saya rasa itu je lah daripada saya. So saya serahkan masa selebihnya kepada Dr. Jasur lah. Kalau ada apa-apa nak maklumkan kepada kita. Dr. Jasur. Terima kasih Dr. Lau. Saya rasa memang kita dah beberapa kali bengkel sebelum ni. Tapi memang rasa perlu juga bengkel khusus untuk power. Lebih meriah nampaknya dalam ni sesama kita. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Lau atas bantuan perkongsian. Dan saya rasa ramai dalam ni yang faham dan bolehlah sekiranya ada persoalan boleh rujuk kepada Dr. Lau ataupun boleh rujuk kepada kita-kita yang lain untuk bantu satu sama lain.
Dan insyaAllah memang semesta ni kita bermula untuk pakai iCode untuk semua kursus. Bolehlah kita buat perlahan-perlahan, kita belajar perlahan-perlahan dan sebagainya. So minggu depan akan bermulanya kita punya kita punya kelas. So sekali lagi kita akan ada online, sama ada final exam kita face to face dan sebagainya bergantung kepada situasi akan datang. So but at this moment kita target je lah semua untuk online. So kita perlulah prepare kita punya iCode, kita punya soalan dan sebagainya berdasarkan online punya platform. Untuk kaedah final exam pula dalam masa terdekat ni akan ada meeting. Sebab hari tu kalau perasan rakan-rakan perasan dah ada survey kan. Kita dah ada satu jawatan kuasa yang buat survey. So mereka dah come out dengan hasil survey final exam macam mana nak di-conduct sekiranya masih online dan akan dibincangkan di peringkat JKT tak lama lagi. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih sekali lagi Dr. Lau. Terima kasih rakan-rakan yang hadir. InsyaAllah lepas ni nak minta Dr. Lau boleh share link tadi, link rakaman di email dan juga boleh paste juga dekat kita punya grup WhatsApp lah supaya kita boleh tengok lagi dan lagi sekiranya ada masalah. So saya rasa itu sahaja. Tak pasti kalau Dr. Fendi ada nak bagi apa-apa sepatah dua ke Dr. Fendi? Okey, tak ada lah. Cuma saya nak ingatkan pada especially siapa yang mengajar tahun 1 ni, mungkin pelajar-pelajar tahun 1 semester 1 ni dia especially kita nak buat kelas online ni, diorang mungkin terkial-kial nak mencari kat mana link nanti. Jadi saya minta semua pensyarah createkan WhatsApp group. At least dapat seorang dulu and then dia punya link tu boleh paste dalam e-learning lah. Kalau ada pelajar tanya nanti dia boleh tengok dalam e-learning. Tapi kena ni lah sebab biasanya budak first year, first semester ni memang dia tak tahu. Kalau kita pun kalau nak bagi link Webex tu pun kita better senang kita go to paste dalam WhatsApp group rather than kita through email meleceh lah. Jadi saya minta pensyarah-pensyarah yang mengajar tahun 1 khususnya pastikan jangan ada pelajar yang tertinggal kuliah. Okey, itu je lah Dr. Syirah. Okey, satu lagi juga daripada saya. Tapi yang ni pengumuman ni agak kita kata jangan disebar-sebarkan lah. Sekiranya selamat bertugas bermula semester hadapan. Terima kasih sekali lagi Dr. Lau atas perkongsian. Saya rasa sangat menarik. Okey, so tak ada apa-apa. Saya rasa itu sahaja kot. Saya habiskan saya tutup Dr. Lau. Okey, so kita tutup perbincangan kita, perkongsian kita hari ini dengan tasbih kafarah dengan surah Wal-Asr. Subhanallah. Bismillah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Dr. Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay, thank you Dr. Lau. Alright, okay. Thank you. So Pak Wi okey tak Pak Wi? Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Thank you Dr. Lau. Tak okey.